وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang maha suci dari sebarang sifat kekurangan. Dengan iradatnya kita dikehendaki oleh Allah, ditentukan oleh Allah, dipertemukan lagi pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah yang memberi kita taufik dapat kita bertemu dalam suatu majlis yang sangat-sangat mulia di sisi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya-Allah diharapkan para hadirin hadirat, kawan-kawan semua sihat walafiat dan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala semuanya, insya-Allah. Mudah-mudahan sama-sama kita mengikhlaskan hati, memperbaiki dan memperbetulkan qasad dan tujuan kita belajar. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima kita sebagai penuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan asbab itu kita dapat banyak rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni, hamba-hamba yang banyak leka, banyak lupa, banyak lalai dengan ibadat, dengan akhirat. Mudah-mudahan dengan kita melibatkan diri dalam majlis ilmu yang sebegini, mudah-mudahan Allah terima kita, mudah-mudahan Allah redha kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keberkahannya menjadi penuntut ilmu ni, mudah-mudahan keberkahannya melimpah mengalir kepada anak bini keturunan kita hingga kiamat. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Baik, kitab kita yang pertama insya-Allah, kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim, muka surat 12 11 12 dengan sungguh pun muka surat 12, kitab Ta'limul Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Sungguh pun bala itu telah ditakdir akan bala. Bila sebut bala, apa erti, apa maksud bala? Ujian, percubaan, tiap-tiap sesuatu yang menyusahkan hati. Kata ulama, ada ulama yang mentafsirkan bala itu dengan makna tiap-tiap sesuatu yang menyusahkan hati. Tiap-tiap sesuatu yang menyusahkan hati itu adalah bala, percubaan daripada Allah. Jadi kita manusia ni, siapa pun kita, maka aturan hidup kita itu telah diatur oleh Allah. Itulah yang dipanggil qada. Qada yakni ketetapan yang Allah Ta'ala telah aturkan sedia kala lagi ke atas tiap-tiap diri kita. Maka masing-masing ada qadanya, masing-masing ada ketentuan dan ketetapan dalam kehidupan, yang mana dia takkan mungkir dengan apa yang Allah Ta'ala telah aturkan ke atas diri. Jadi Allah Ta'ala mengaturkan qada kita ni dengan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat iradat Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala mengaturkan kehidupan kita, menentukan begini dan begitu, umurnya, jodohnya, rezekinya, ujiannya, nikmatnya, semuanya itu telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita wajiblah, bagi kita muslimin mukminin wajiblah kita beriman, yakin sungguh-sungguh dalam hati kita.
Yakin sungguh-sungguh dalam hati kita apa yang telah diputuskan, diaturkan, disusunkan oleh Allah dalam kehidupan kita ini adalah sesuatu yang terbaik dah. Terbaik dah. Apa yang Allah aturkan dalam diri kita ni terbaik dah. Sama ada nikmatnya ataupun balanya, terbaik dah susunan Allah tu. Allah Ta'ala tu zat yang bersifat dengan maha sempurna, maka aturan dia pun sempurna. Mustahil Allah Ta'ala itu Tuhan yang sempurna tapi aturannya tidak sempurna. Mustahil. Bila Allah Ta'ala itu zat yang maha sempurna, maka aturan dia juga sempurna. Yang tak nampak sempurna itu adalah hati kita. Yang tak nampak sempurna, yang tak nampak baik itu adalah diri kita yang jahil. Yang jahil dengan hikmah, yang jahil dengan rahsia di sebalik aturan-aturan qada Allah Ta'ala tu, dengan sebab kejahilan kita tentang rahsia. Kenapa Allah Ta'ala menetapkan begini dan begitu ke dalam hidup kita ni, dengan sebab kejahilan kita, dengan sebab kita tak tahu, sebab kita tak nampak, sebab kita tak faham. Lagi pula dengan sifat tidak sabar kita, tidak percaya kita. Ini yang menyebabkan kita selalu bersangka jahat dengan Allah, khususnya dengan bala yang datang pada diri kita tadi. Tapi seandainya Allah Ta'ala membukakan segala hikmah di sebalik bala ujian yang datang kepada kita tadi, sudah tentulah, sudah pastilah kita akan menjadi hamba yang senantiasa redha dengan bala yang diberi oleh Allah. Maka tak nama lagi ujian. Taklah dipanggil ujian, dah tahu keputusan. Dah tahu keputusan, tak adalah jadi ujian. Jadi hikmahnya Allah Ta'ala menentukan, mengaturkan dalam diri kita. Bala ada hikmahnya. Dan hikmah tu ada yang kita tahu, ada yang tidak diketahui. Ada hikmah-hikmah di sebalik bala yang Allah bagi itu dikhabarkan, diberitahu oleh Nabi SAW. Ada yang tidak diberitahu oleh Nabi SAW. Jadi apa hikmahnya? Apa hikmah? Di antara hikmah yang kita dah diberitahu oleh Nabi SAW, di sebalik ujian, di sebalik bala yang Allah Ta'ala aturkan dalam kehidupan kita itu adalah untuk membuka ruang-ruang ibadah kepada kita, supaya kita boleh berpeluang menjadi hamba yang sabar, hamba yang redha, hamba yang bersangka baik dengan Allah. Maka sabar makna menahan diri kita daripada kemarahan pada tempat yang tidak sepatutnya, bersangka-sangka jahat terhadap Allah, tak boleh terima takdir, itu semua maksiat. Tapi kalau sebaliknya hamba tadi sabar, bersangka baik dengan Allah, pasti ada kebaikan yang Allah nak bagi di sebalik ujian ni. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hamba tadi akan menjadi hamba yang redha, setuju walaupun yang datang dalam hidup dia tu benda yang sangat pahit, benda yang sangat perit, tapi tilik kepada hikmah tu, dia akan menjadi hamba yang seronok pula dengan ujian Allah. Dia jadi seronok pula dengan ujian Allah apabila dia tahu dan yakin faedah di sebalik ujian tadi dah. Macam kita sakit kita tahu ubat tu pahit, tapi oleh kerana kita tahu makna asbab daripada makan ubat tu tadi, asbabnya boleh menyembuhkan kita. Kalau tak berjalan boleh jadi berjalan, kalau tak boleh berlari boleh berlari, kalau sakit kepala hilang sakit kepala. Maka kita seronok menelan ubat yang pahit tadi. Kita jadi seronok telan ubat yang pahit tadi sebab apa? Tahu kebaikan dan faedah dengan menelan ubat yang pahit tadi. Di sebaliknya bagi orang yang tak tahu dan tak yakin dengan faedah ubat yang pahit tadi, dia akan benci untuk menelan ubat yang pahit tadi. Betul tak? Jadi benci nak makan. Tapi bagi orang yang tahu dan yakin faedahnya, jadi seronok nak makan. Walaupun kalau kita tanya pahit tak ubat tu, pahit sangat ubat ni. Tapi dia sanggup telan, dia sanggup makan, dia seronok nak makan. Sebab apa? Sebab dia telah tahu dan meyakini
faedah daripada menelan ubat yang sangat pahit tadi. Begitulah hamba-hamba yang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hikmah-hikmah bala yang datang dalam kehidupan dia. Dia bukan sekadar tahu, tapi dia yakin dengan janji-janji Allah. Contohnya diampunkan dosa bagi orang yang sabar. Dengan bala tadi Allah gugurkan dosanya satu persatu, lalu dinaikkan darjat dan pangkatnya di sisi Allah. Kadang-kadang hamba itu dinaikkan pangkat menjadi kekasih Allah, bukan sebab solatnya, bukan sebab puasanya, tapi sebab kesabaran dia. Dengan sebab kesabaran dia. Boleh jadi dalam solatnya tak khusyuk, boleh jadi dalam solatnya ada ujub riya, tapi dengan sebab dia sabar dengan ujian tadi, dia sabar, dia sangka baik dengan Allah, itu yang menjadi asbab dinaikkan pangkat darjatnya di sisi Allah, daripada hamba biasa menjadi kekasih Allah. Jadi diseronok dengan bala tadi, seronok. Kita jadi pelik pada orang yang suka makan ubat pahit-pahit. Pelik, jadi pelik. Kenapa suka makan ubat pahit? Sebab kita tak tahu rahsia. Bagi dia yang tahu rahsia, dia seronok telan ubat pahit. Begitulah orang yang tahu hikmah sebalik bala tadi, dia seronok dengan uji, dia seronok dengan ujian tadi, dia jadi seronok dengan ujian. Dia seronok dengan ujian tu. Di antara lain dengan ujian tu tadi, menjadikan di hamba yang hatinya sentiasa dekat dan bergantung dengan Allah. Dengan ujian tadi tu, dengan masalah tadi tu, dia menjadi hamba yang hatinya sentiasa dekat dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, teringat ya Allah, ya Allah. Dengan ujian tadi, dia menjadi hamba yang hatinya sentiasa bergantung dengan Allah. Dia menzahirkan sifat kehambaannya, menzahirkan sifat betapa berhajat, berkehendak, bergantungnya. Di situlah zahirnya sifat kehambaan tadi. Nampak tak? Zahir sifat kehambaan tadi. Tak merasakan dirinya hebat, tak merasakan dirinya kuat, tapi berhajat, bergantung kepada Allah yang menyelamatkan dia daripada masalah, yang mengeluarkan dia daripada masalah. Dia sedar dan dia tahu dia tidak ada daya dan tidak ada upaya untuk mengeluarkan dirinya daripada masalah tadi, kecuali pertolongan Allah Ta'ala saja. Jadi dia menjadi hamba yang hatinya sentiasa dekat dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sangat-sangat berhajat kepada Allah, sangat-sangat bergantung kepada Allah. Dalam ketika itu, dalam keadaan begitu, hatinya yang dekat dengan Allah, asbab bala tadi, dia dicintai, dikasihi, diredai, dirahmati oleh Allah. Berbeza dalam keadaan dia sedang duduk dalam nikmat. Ni kita duduk dalam nikmat, hati kita jauh dengan Allah. Kita duduk dalam nikmat, hati kita jauh dengan Allah. Boleh makan macam biasa, boleh berjalan macam biasa, boleh bercakap macam biasa. Hati kita jauh dengan Allah. Berbeza dalam keadaan kita diberi musibah oleh Allah. Hamba apabila contohnya, ulama buat perumpamaan, bagaimana orang yang terjatuh di dalam laut, bagaimana hatinya sangat-sangat berhajat, berkehendak kepada Tuhan yang menyelamatkan dia daripada mati lemas tadi. Hatinya sangat-sangat bergantung, ya Allah tolonglah, tak ada yang lain yang boleh tolong menyelamatkan dia. Itu keadaan hati hamba yang duduk di dalam kecelakaan tadi itu contohnya. Jatuh daripada kapal, jatuh daripada perahu dia. Sangat-sangat hatinya berhajat, bergantung kepada Allah. Tak merasakan yang dirinya kuat, tak merasa yang dirinya hebat, tak merasa yang dirinya pandai. Tapi bulat hatinya bergantung kepada Allah yang memberi pertolongan. Berbeza dengan kita yang duduk atas darat. Berbeza dengan kita yang duduk atas darat ni. Macam mana hati kita sekarang? Adakah hati kita sama seperti kita duduk dalam balak? Dah. Jadi seolah-olah macam kita dah tak perlukan Allah. Jadi macam kita ni macam seolah-olah macam tak perlukan pertolongan Allah dah. Sebab kita duduk dalam keadaan yang selamat, duduk dalam keadaan sihat, duduk dalam nikmat. Jadi macam tak berhajat pun dengan Allah. Tak sama waktu hati kita, tak sama dengan hati kita waktu kita duduk dalam kesusahan.
kesusahan. Jadi di antara dua ni, mana yang menjadikan hamba tu tadi dikasihi oleh Allah? Adakah waktu dia duduk dalam kesenangan nikmat yang hatinya lupa jauh dengan Allah, ataupun waktu dia duduk dalam bala tadi menjadikan hatinya memanggil-manggil Allah? Mana yang menjadikan dia tu diredai oleh Allah? Iaitu dalam keadaan bala tadi. Dalam keadaan dia diberi musibah itulah dia dikasihi oleh Allah, kerana waktu dia duduk dalam nikmat hatinya jauh dengan Allah. Itu hikmah dia. Itu hikmah, itu rahsia. Sebab tu orang-orang tu dia seronok, dia berseronok dengan bala tu. Jauh lah ni cerita orang lebih-lebih tu nak banding dengan kita. Kita ni orang jahil, orang tak nampak akhirat. Kita ni mata kita ni hanya ada mata kepala je, kita tak ada mata hati. Sebab tu Allah jadikan mata hati tu untuk menilik akhirat. Allah Ta'ala menjadikan mata kepala ni untuk menilik dunia. Mata kepala kita ni untuk menilik kelebihan dunia, kemuliaan dunia, kemewahan dunia, pangkat darjat dunia ni mata ni. Tapi mata hati ni untuk melihat kelebihan akhirat, kemuliaan akhirat, ketinggian pangkat darjat di hari kiamat. Itu perlu kepada mata hati yang celik. Tapi mata hati kita buta, mata hati gelap, mata hati kita buta, mata hati kita rabun, penuh dengan dosa-dosa yang kita buat, tak bertaubat kepada Allah. Jadi macam mana Allah nak membukakan mata hati kita? Kerana mata hati kita tadi dah diselaputi oleh dosa-dosa yang kita buat, dan kita tidak bertaubat kepada Allah. Sebab tu kalau orang cerita tentang benda macam tu, kita tak boleh nak nampak. Sebab nak nampak benda akhirat ni perlukan mata hati yang celik. Sebab tu kita ni adab sebagai penuntut ilmu, di antara adab sebagai penuntut ilmu kena banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Itu adab penuntut ilmu, kena banyak bertaubat. Supaya dengan bertaubat tadi mencerahkan mata hati, membuang selaput-selaput yang menutup mata hati dia, yang melindungi mata hatinya daripada melihat kepada akhirat. Setiap apa yang dilihat oleh mata, itu yang akan memanggil-manggil kita. Kalau mata hati kita buta, yang ada mata ni saja, mata ni melihat kehebatan dunia, kemasyhuran dunia, ini yang akan memanggil-manggil kita. Dia akan memanggil-manggil kita tentang dunia. Dia akan memanggil-manggil kita pergi dekat, pergi rapat dengan dunia yang dah dilihat oleh mata tadi. Tapi kalau mata hati orang tu bersih, dibukakan oleh Allah, nampak kelebihan akhirat, nampak kelebihan ibadat, nampak kelebihan sabar, maka dia akan dipanggil, dia akan semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan akhirat, kerana mata hati dia nampak dah. Kerana mata hati dia dah nampak dah. Mata hati nampak dah. Itu perlu kita, perlu kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah, bersihkan hati kita, supaya terbuka benda-benda tadi. Supaya kita nampak, bila nampak terpanggil, bila kita nampak benda tu hebat, bila kita nampak benda tu bagus, bila kita nampak benda tu mulia, benda tu akan memberi manfaat kepada kita, itu yang akan memanggil kita supaya usaha dapatkan benda tu. Sama lah macam ni, mata dunia ni, bila kita tengok benda hebat-hebat, tengok orang kaya, tengok orang jutawan, tengok orang begini-begini, rasa terpanggil nak jadi macam tu juga, nak buat macam tu juga, nak dapatkan benda tu juga. Jadi orang yang mata hatinya terbuka, boleh melihat kelebihan-kelebihan ibadat tadi, akhirat tadi, begitulah dia akan terpanggil nak buat benda-benda yang dibangsakan kepada ibadat akhirat tadi, walaupun segala janjian-janjian baik itu tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sungguhnya balak itu, balak ni masalah lah, mudah kita nak faham. Masalah, semua orang ada masalah, masing-masing dengan masalah masing-masing, masing-masing dengan balak masing-masing. Tak boleh lagi dah, tak boleh lagi. Memang dunia ni dipenuhi dengan masalah, memang tempat dia. Supaya kita ni berpeluang meraih pahala sebanyak-banyak. Sabar atau balak ni 900 darjat dinaikkan oleh Allah. Bayangkan, tak sama dengan sabar menunaikan sembahyang, tak sama dengan sabar menuntut ilmu, tak sama dengan sabar berpuasa. Sabar terhadap balak 900 darjat dinaikkan oleh Allah. Cuba kita bayangkan, kalau dia selalu duduk dalam balak tadi dan selalu dia sabar, bagaimana pangkat dia di sisi Allah?
Setiap kali datang balak, setiap kali itu dia sabar. Setiap kali datangnya balak, setiap kali itu dia sabar. Sekali dia bersabar dengan balak tadi 900 darjat dinaikkan oleh Allah. Ini cerita darjat pangkat sisi Allah, bukan cerita dongeng. Sebab tu wajib kita beriman dengan perkara gaib. Yakin sungguh memang ada pangkat darjat di sisi Allah. Seperti mana atas dunia ni ada pangkat dunia. Bila bekerja dengan baik, berkhidmat dengan baik, dinaikkan pangkat, diberi pangkat, diberi pingat, diberi penghargaan. Tapi yang memberi pangkat darjat dunia, penghargaan tadi manusia. Tapi kita kena ingat, ada pangkat darjat penghargaan daripada Allah kepada hamba-hamba ni di hari kiamat besok. Memang sungguh-sungguh ada pangkat dan darjat itu. Sebab tu keyakinan itu yang akan mempengaruhi tindakan seseorang. Kalau orang tu yakin sungguh-sungguh adanya pangkat darjat sisi Allah, dia akan bersungguh-sungguh mendapatkan benda itu. Sebab dia yakin benda itu ada sungguh-sungguh, cuma bukan di sini, di sana besok. Tengok para nabi, para rasul, orang-orang soleh, tengok ujian dia. Ujian dia jauh lebih berat daripada kita lagi. Masalah ni lagi lebih banyak daripada masalah kita lagi. Tapi dengan asbab masalah-masalah ujian itulah yang menjadikan mereka itu sangat-sangat mulia dan istimewa di sisi Allah. Bila kita tahu macam tu, ya Allah, alhamdulillah. Mintalah pada Allah, ya Allah, jadikan aku yang sabar. Jadikan aku yang sabar, ya Allah. Sabar. Sebab sabar ni besok dah tak ada dah dalam syurga. Sabar ni tak ada dah dalam syurga. Ni peluang hidup atas dunia ni dah. Kita nak rasa yang nama sabar tadi sini dah. Sebab selepas daripada mati tak ada dah yang nama sabar. Kerana sabar itu ibadat. Dalam syurga bukan tempat beribadat. Dalam syurga tak ada ujian. Dalam syurga tak ada ujian. Dalam syurga tak ada balak. Tetapi syurga itu tempat berehat serehat-rehatnya dari pelbagai balak dan ujian dan ibadat. Duduk berseronok lah di situ. Tak henti-henti berseronok selama-lamanya. Takkan jumpalah dengan benda yang menyedihkan, menyakitkan hati dan perasaan. Tak ada dah. Jadi sinilah kita nak rasa benda-benda tu. Hidup yang ni, hidup yang kali kedua besok bukan dah. Hidup kali kedua tu besok untuk menikmati ataupun menerima balasan daripada amal yang kita buat. Sabarlah. Sabarlah. Kita nak dapat nikmat, nak dapat benda yang kita kasih, kena hadap, kena harung benda yang kita benci. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita nak dapat benda yang kita kasih, benda yang mulia-mulia di sisi Allah, kenalah bersabar mengharungi benda yang kita benci. Sabar, kena lalu je. Kalau tak lalu nanti tak sampai. Kalau tak harung takkan sampai. Nak patah balik, dua je. Patah balik ataupun mati di tengah jalan. Nak berpatah balik ataupun nak mati dalam kehinaan. Mati di tengah jalan. Mati dalam keadaan berputus asa. Mati putus asa ni hina. Mati dalam keadaan berputus asa ni hina mati dia. Ataupun mati dengan keadaan berpatah balik, hina. Biarlah dia mati dalam keadaan dia sedang bersungguh-sungguh. Sebab itu mulia. Walaupun tak sampai, tapi kematian dalam keadaan dia bersungguh tu, mulia. Mulia dia. Dia tak sampai ke puncak, tapi kesungguhan dia tu mendaki tu. Daki-daki jatuh, daki-daki jatuh, daki-daki jatuh. Tak sempat nak sampai puncak, mati dia dalam keadaan dia bersungguh tadi. Mulia dia. Orang akan kata dia hebat. Hebat dia walaupun dia tak sampai puncak, tapi kesungguhan dia tu berbanding dengan orang yang patah balik mati. Malahlah aku tak berdaya lah. Balik balik. On the way balik mati. Hina mati dia.
Baik kita mati dalam keadaan sedang berusaha. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sesungguhnya balak itu telah ditakdir. Allah dah aturkan. Siapa dia Allah ni? Yang kita sendiri yakin dia maha bijak, kan kita yang beriman. Bila kita yakin la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, bermaksudnya kita yakin Allah Ta'ala itu bersifat dengan maha bijak. Dah apa yang kita nak sangkalkan lagi? Apa yang kita nak sangkalkan lagi? Kerana yang mentakdirkan kita ni adalah yang maha bijak tadi. Kalau kita sangkal, menunjukkan kita masih ragu dengan kebijaksanaan Allah. Kalau kita nak menyangkal, tak sepatutnya Tuhan buat begini, tak sepatutnya Tuhan buat begini, menunjukkan dia masih ragu dengan kebijaksanaan Allah. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kena kenal Tuhan tu. Bukan tahu nama dia. Kena kenal Allah tu bagaimana sifat dia. Maha bijak, maha baik, tidak zalim, tidak pernah membuat sesuatu yang tidak kena pada tempatnya. Maha suci Allah daripada membuat sesuatu yang tidak kena pada tempatnya. Maha suci zat Allah. Kerana meletakkan sesuatu, mentakdirkan sesuatu yang tidak patut, itu adalah perkara yang mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah. Jadi bila hamba itu tadi dah yakin sungguh-sungguh dengan Allah begitu, dia akan terima inilah yang terbaik ya Allah. Inilah yang terbaik. Kau lebih tahu daripada aku. Kau yang lebih tahu tentang hidup aku berbanding dengan diri aku sendiri. Aku pun tak kenal lagi diri aku siapa. Aku pun tak pasti apa yang terbaik untuk aku. Tapi sesungguhnya kau maha mengetahui ya Allah. Jadi akan menjadikan dia hamba yang bertawakal, serah kepada Allah. Serahlah kepada Allah. Aku yakin dia bukan Tuhan yang zalim. Dia bukan Tuhan yang zalim. Dia Tuhan yang penuh kasih sayang. Tuhan yang penuh kasih sayang. Jadi orang-orang tu bernikmat-nikmat dengan balak tadi dah. Pesan siapa ya? Habib Ali bin Ja'far Al-Aidrus kata silap. Kata kalau sakit jangan cepat-cepat minta sihat. Yang mana? Kalau sakit, kalau Allah uji dengan sakit, jangan cepat minta sihat. Perkataan orang macam tu dah tu bersedap-sedaplah dengan sakit yang Allah bagi dia. Sebab di situlah menjadi asbab kamu diredai oleh Allah. Bersedap-sedap dulu, jangan minta sembuh cepat-cepat. Jadi pelik lah orang macam tu. Pelik lah sisi kita ahli dunia ni, pelik lah. Sisi kita ahli dunia ni pelik lah. Sebab tak nampak faedah pun. Apa faedah kalau sakit ni? Bukan makin sakit makin kaya ke, allowance tambah ke, itu lain lah. Tidak, tak ada apa pun sakit. Jadi orang gilakan akhirat lain dengan orang gila dunia. Dua-dua ni ada gila. Kena tempat gila, mulia. Salah tempat gila, celaka. Kalau gila dunia, celaka. Tapi kalau gila akhirat, mulia. Itu contoh orang gila akhirat. Berlazat-lazatlah dengan balak tu. Di situ kau akan dapat rahmat Allah, pengampunan Allah, dikasihi Allah, diredai Allah. Tapi kita tak sabar. Beza-beza. Ahli akhirat dengan ahli dunia memang sangat beza. Tak sama, tak boleh duduk sekali. Beza. Pangkat darjatnya. Pandangan lain-lain. Yang tu gila dengan dunia, yang tu gila dengan akhirat. Masing-masing dengan gila dia. Masing-masing yang akhirat, gila dengan akhirat dia. Dia tak peduli tentang dunia. Macam mana orang gila dunia, ada dia peduli akhirat tak? Dia tak peduli tentang akhirat. Gila dunia. Dia tak peduli apa yang Allah suruh, dia tak peduli apa yang Allah larang. Dia sibuk dengan dunia pagi petang siang malam. Gila dengan dunia. Tak ambil pot langsung. Begitulah juga orang yang gila akhir. Dia tak ambil pot dengan dunia. Dia tak ambil pot dengan dunia. Sebab dia gila dengan akhir. Itu nak bersedap-sedap, nak berseronok-seronok, nak mewah-mewah. Dia tak peduli. Dia tak sakit hati pun dengan kita yang kaya, yang mewah ni. Dia tak sakit hati. Dia tak cemburu sikit pun. Itulah orang yang gila akhirat. Kalau sesama gila dunia, lain. Dia akan sakit hati bila tengok orang lain lebih kaya daripada dia, lebih mewah daripada dia.
lebih hebat daripada dia, dia akan jadi sakit sebab sama-sama gila dunia. Orang yang sama-sama gila akhirat pun gitu, dia akan cemburu. Kenapa dia boleh sabar dengan balak, kenapa aku tak boleh sabar dengan balak? Tak boleh jadi, aku nak kena jadi macam dia juga. Itu sama-sama gila sama-sama gila akhirat. Telah ditakdirkan dia serta tak dapat tidak, mesti kenanya. Nak lagi mana? Nak lagi mana? Tak setuju. Tak setuju dengan aturan Allah, nak lagi mana? Nak cari Tuhan yang lain? Nak cari Tuhan yang lain ke? Ataupun dengan sebab kita tak setuju tu, kita boleh buat permohonan, ya Allah ubahlah takdir je tu, supaya takdir kau ni ikut segala keinginan dan kehendak aku. Siapa kita? Siapa kita Allah nak ikut kehendak kita? Sebab tu hamba ni mau tak mau kena akur dengan Allah. Kena akur dengan Allah. Kena akur. Sebab tu hamba tadi dia akur. Hamba tadi dia akur. Apa Tuhan nak perbuat atas diri dia, dia akur. Itulah hamba. Apa Tuhan dia nak perlakukan atas diri dia, dia terima. Itu hamba. Kita ni dimiliki oleh Allah. Kita ni dimiliki oleh Allah. Dah kita pun selalu mendakwa mengaku hamba Allah, maka Allah uji. Betul ke hamba? Sebab tu jangan mudah kita nak mendakwa, jangan mudah. Kita ni dakwa aku hamba Allah. Betul ke? Baik, Allah uji. Allah uji gini. Tak boleh terima takdir. Begitu ke sifat hamba? Tak boleh terima takdir. Tak boleh terima apa yang Tuhan aturkan atas diri, itu ke hamba? Nampak tak? Jadi jangan mudah-mudah kita nak ngaku. Jangan mudah nak dakwa. Sebab setiap dakwaan kita akan diuji oleh Allah. Aku orang yang sabar. Tunggu Allah akan uji. Aku orang yang sabar, Allah akan uji. Aku orang baik, Allah akan uji. Aku orang alim, Allah akan uji. Aku orang bertakwa, Allah akan uji kita. Nak tengok betul ke dakwaan dengan tindakan. Kita mendakwa kita hamba Allah, masuk duit RM2 dalam sampul tulis hamba Allah. Masuk duit RM2 dalam envelope hamba Allah. Betul ke hamba? Allah uji. Tak baguslah ya Allah, sepatutnya tak sepatutnya kau buat begini, tak sepatutnya aku dapat macam ni, sepatutnya begini. Tu ke hamba? Tu ke hamba? Hamba juga, hamba tak kenal diri dia. Hamba tak sedar diri. Hamba juga, hamba tak sedar diri. Hamba yang bohong. Hamba yang bohong. Dakwaan dia tak sama dengan hati dia. Jadi kalau kita nak mengeluh, kalau kita tak boleh terima takdir, Allah tetap tidak akan mengubah takdir dia. Dengan sebab kita yang hina ni, siapa kita Allah nak ubah takdir? Allah takut dengan kita ke? Allah takut dengan kita? Kita ni samsing ke, gangster ke? Kalau kita merungut tu akan menggugat ketuhanan Allah ke? Dah. Lagi kau merungut, lagi kau dibenci oleh Allah. Ingat tu, lagi kita tak boleh terima takdir, lagi selalu kita cakap tak boleh terima takdir, tak boleh terima takdir, tak boleh terima hakikat. Makin kita dibenci oleh Allah, makin Allah benci dengan kita. Sebab kita hamba yang tidak bersetuju dengan Tuhan yang maha bijaksana. Allah lagi benci dengan kita. Jadi mau tak mau kena terima dan sangka baik dengan Allah. Allah suruh sabar. Sabarlah. Allah nak bagi benda baik lah. Sebab kita ni banyak buat dosa. Di antara cara Allah nak gugurkan dosa kita dengan bala yang Allah bagi. Dengan kita sabar, gugur dosa-dosa kita dulu-dulu. Dahlah kita ni malah nak taubat. Allah buat cara lain. Tapi kita tak faham. Kita ingat bila Allah sayang hamba ni, Allah akan layan semua kehendak dia. Itu sayang hamba sesama hamba tu. Itu sayang hamba sesama hamba. Dia akan tunaikan kehendak kekasih dia. Tapi kalau Allah sayang kepada hamba dia, Allah tak akan tunaikan kehendak dia. Allah akan bagi benda yang dia tak nak. Itu cara Allah kasih kepada hamba. Apa yang dia tak nak, itulah Allah bagi. Itu cara bila Allah kasih kepada hamba.
Tapi kalau Allah benci dengan hamba dia, Allah akan turutkan kehendak dia. Maksud, Allah akan bagi apa yang dia nak. Nak senang, nak kaya, nak mewah, Allah bagi. Itu tanda kebencian Allah. Tapi kalau Allah sayang, Allah akan apa? Allah Ta'ala tidak memberi apa yang dia kehendak. Dia nak sihat, Allah bagi sakit. Dia nak orang puji-puji, orang maki hamun dia. Sebab Allah nak bagi dia pahala yang banyak dengan sabar tadi tu. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ni banyak sabar. Sabar, nak kata gua, sabar. Nak buat macam ni lagi. Nak lagi tak boleh. Tak nak terima pun tak boleh. Kena sah. Tak boleh terima, lagi Allah benci kita. Tak boleh terima, itu juga yang kita akan dapat. Tak boleh terima takdir. Oh, besok tengok berubah dah. Besok berubah dah. Ini kes malam aku tak boleh terima lah ni. Kes malam aku tak boleh terima takdir. Hari ni tengok Allah ubah dah. Ada macam tu. Dah, kau tak boleh terima, besok tu juga benda yang kau dapat. Jadi mau tak mau kena terima dah. Lebih baik terima. Dalam keadaan tak terima, Allah benci, baik terima. Allah benci dengan hamba ni. Tu tak sedar diri kita. Kita pula nak mengaturkan Allah pula. Kita pula nak aturkan Allah. Ya Allah, kau kena tetapkan begini. Jangan buat macam ni pada aku. Mesti kenanya tetapi memudahkan akan dia oleh Allah Ta'ala atasnya. Dan merezeki ya Allah akan dia dengan sabar. Walaupun datang ujian, datang bala, tapi bila hamba tu tadi dikasih oleh Allah, Allah rezekikan kesabaran dari dia. Allah bagi dia bala dan Allah bagi dia sabar. Tapi kalau Allah benci dia, Allah tak tolong dia, Allah bagi dia bala, Allah tak bagi dia sabar, maka dia semakin rosak dengan ujian tadi. Dengan ujian tadi dia semakin rosak. Dengan ujian tadi dia semakin dibenci oleh Allah. Tapi bila orang yang Allah kasih, Allah bagi bala, Allah bagi pertolongan dengan Allah tolong dia, jadikan dia sabar. Dia dapat taufik, dia sabar. Itu tanda-tanda yang orang-orang yang Allah kasih. Kita kena minta dengan Allah. Allahumma ja'alna min ibadika sabirin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang sabar. Dengan berkat doa itu dan merezeki ya Allah akan dia dengan sabar dengan berkah doa itu. Waktu kena doa ni sebahagian daripada ibadah. Kita berdoa minta duit aja. Doa je pantang tadah tangan dalam kepala otak kita duit pangkat jawatan. Kaya. Pantang tadah tangan je, tak ada lain dah. Tuan tahu dah. Ni memang nak minta kereta dah ni. Pantang tadah tangan je, Allah tahu dah. Benarnya sedia kali lagi, Allah tak tahu, belum tadah tangan lagi. Kalau ikut perkataan kita lah, kalau nampak muka ni tahu dah apa dia nak. Kalau nampak muka-muka macam kita ni tadah tangan, Allah tahu dah. Ni nak minta dunia lah ni. Tak kaya, nak minta projek lulus, nak minta apa lagi? Niaga untung lipat kali ganda, apa lagi? Tu. Tahu dah pesen kita. Jaranglah kalau tadah tangan, ya Allah, jadikan aku yang sabar dengan ujian. Jadikan aku ni orang yang boleh terima segala ketetapan Kau, ya Allah. Jarang ada. Jarang ada. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang khusyuk dalam sembahyang. Ya Allah, Kau jadikanlah aku ni orang yang pemaaf. Jadikan aku ni orang yang suka sangka baik. Jadikan aku ni orang yang lidahnya baik, lidahnya berakhlak. Jarang ada doa macam tu. Ni dah pantang tadah tangan dia. Ya Allah, luluskan projek. Ya Allah, bagi duit banyak. Ya. Semuanya dunia yang kita minta. Benda yang mulia-mulia kita minta pada Allah. Yang mulia-mulia di sisi Allah kita tak minta. Orang pemaaf. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang tawaduk. Jadikanlah aku orang yang merendah diri, ya Allah.
Jadikanlah aku ni suami yang bertanggungjawab, ya Allah, supaya aku dapat menunaikan segala hak-hak kewajipan yang kau pikulkan ke atas aku sebagai seorang suami, agar aku tak celaka di hari kiamat besok. Yang isteri pula minta, ya Allah, jadikanlah aku isteri yang taat, jadikan aku isteri yang sabar untuk mentaati suami aku, ya Allah. Tak ada doa macam tu. Doa minta duit, minta kaya. Ya Allah, mudahkanlah, kabulkanlah hajat. Apa hajatnya? Nak pergi berjalan. Banyak tempat lagi belum pergi berjalan. Doa-doa macam tu yang kita minta. Allah. Tak ada berasa nak minta benda yang mulia-mulia tu, yang ada kat orang-orang soleh tu. Yang ada kat orang-orang soleh tu, sifat sabar, sifat redha, sifat tawakal, bersungguh-sungguh ibadat, cintakan akhirat. Tu semua benda mulia tu. Tapi kita tak minta benda-benda yang tu. Kita minta benda-benda yang mulia yang ada pada ahli dunia. Tu yang kita minta. Minta. Mudah-mudahan ni. Melainkan apabila belajar ia akan ilmu bintang-bintang itu, qadar barang yang boleh mengetahui dengan dia akan kiblat dan waktu-waktu semayang, maka harus yang demikian itu ilmu falak lah. Kalau nak belajar ilmu falak untuk nak mengetahui masa waktu, perjalanan bulan, itu harus. Ilmu falak ni dahsyat, jangan main. Pernah tu saya tak ingat cerita dia. Ada orang alim, dia memang alim falak. Kan macam kita kata dia boleh baca perjalanan cuaca besok ni cuaca boleh baca lah. Maknanya mengikut adat-adat lah yang dia dah kira-kira tu, besok panggil hujan pada pukul 3. Benda tak berlaku lagi. Tapi dengan sebab kemahiran dia ilmu tentang perjalanan bulan bintang dia boleh. Jangan kata tu buah tu jatuh dia boleh tahu. Dahsyat tak dahsyat? Buah tu jatuh bila dia boleh tahu. Mana ikut ramalan, perkiraan, bukan dia tahu ilmu, dia bukan dia ada ilmu macam Tuhan dah. Sebab kemahiran dia tu tentang kira-kira dengan makna perjalanan bulan bintang ni, dia boleh baca benda tu. Bukan sebab dia ada ilmu sihir dah. Tu ilmu kemahiran dia sampai peringkat tu. Sekejap lagi pokok tu, buah tu jatuh. Sampai peringkat tu. Tapi dia dah bagi tahu dah hari tu, kalau untuk benda-benda macam tu jangan. Boleh jadi haram, boleh jadi takabur, boleh jadi syirik. Tapi kalau nak belajar untuk nak mengetahui tarikh, itu tak ada masalah. Harus hukum ilmu falak. Nak belajar? Nak belajar ilmu falak. Dia boleh baca perjalanan sesuatu mengikut kaedah. Ada kaedah lah, ada CP dia tu. Tu yang ramalan gaji cuaca tu bukan makna dia kasyaf dah. Tu ilmu. Kalau kita ni pandai ilmu tadi, perkiraan dia, kita pun boleh buat ramalan. Besok hujan petang, ramalan, bukan keyakinan, ramalan. Sebab tilik kepada perjalanan begini, adatnya besok hujan. Adatnya panas, adatnya begini. Dah tilik kepada hukum adat lah tu bacaan ramalan-ramalan cuaca tu. Sehingga 1 tahun punya cuaca dah siap dah. Bulan Oktober pula, bulan 3 tak boleh mancing, siap dah. Ibut. Jadi tak payahlah nak booking, bazir je nanti kak. Padahal benda jauh lagi. Tu ramalan apabila dia kira benda-benda ni mengikut adatnya, bulan ni besok akan berlaku gini. Bukan sihir. Cuma jangan yakin dengan ramalan tu. Itu cuma ramalan yang dibuat oleh manusia berdasarkan ilmu perkiraan tadi. Tengok wish, nampak tak? Dulu kita boleh tahu kalau kita bergerak ni sampai KL pukul berapa? Ini tik je, mana? Lumpur. Pukul 10.30 sampai. Lagi jauh tak? Tak lagi jauh. Hebat tak? Allah yang hebat.
Allah yang hebat mengurniakan ilmu pada makhluk yang boleh kira benda macam tu. Dia kira, bergerak begini makan masa berapa, pada adatnya begini sampai sini. Tu semua tu kaedah kira-kira tu yang menjadikan perkiraan tu agak tepat dengan ramalan tu tadi. Sampai-sampai dah. Jangan kagum dengan waze tu, syirik nanti. Hebat waze ni. Dia boleh tahu kita boleh sampai, boleh tahu. Jangan. Hebat ni waze ni. Dia boleh tahu sampai ke apa. Kita boleh bergerak lagi. Pukul tekan. Ni pukul kita bergerak pukul 11. Dia tulis pukul 12.30 sampai. Okey, cakap, geng, kang pukul 12 kan aku bergerak. Aku 12.30 sampai. Wah. Tu kaedah perkiraan tadi. Jangan yakin dengan benda tu. Itu adat, ikut adat. Kan matematik kan dia ada kira kan. Orang belajar matematik ni kan ada rumus macam-macam. Kalau bergerak 10 km sejam dalam jarak begini, dia ada kira-kira macam tu. Itu dah lah bebal, kita tak tahu. Pernah tengok lah orang jawab soalan macam tu. Macam mana nak jawab soalan macam ni? Kalau bergerak dengan kelajuan begini, dalam jarak yang begini, pukul berapa yang dia akan sampai situ? Dia ada kira-kira dia tu. Kita tak belajar. Ni dia tahu. Itulah hikmah ilmu Allah Ta'ala bagi. Boleh memberi manfaat pula pada kita. Boleh bagi manfaat. Cuma jangan percaya kepada benda tu hebat seperti Allah. Itu makhluk je. Tak menyalahi, tak mustahil menyalahi. Tapi itu semua kaedah yang dia buat. Melainkan apabila belajar ia akan buat dia. Maka harus yang demikian itu kerana keadaannya wasilah kepada mengetahui kelakuan-kelakuan yang bangsa agama, bukan kerana bahawasanya diterima pada dirinya dan dimaksud pada dirinya. Kata para hamba, maka apabila kita dapat mengetahui yang demikian itu dengan yang lain daripadanya, maka tiada sayugianya kita belajar akan dia, kerana ghalib sangat orang yang masuk kepada belajar ilmu bintang-bintang itu terlajak kepada bicarakan hikmah-hikmahnya, yang maka yang demikian itu membawa kepada yang ditakuti, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hala haulal hima yushiku ay yaqa fihi. Siapa-siapa juga yang berkeliling di daerah keliling kelalang yang ditegak, nescaya hampir-hampir bahu jatuh ia padanya. Maknanya kalau belajar ilmu bintang-bintang, bulan bintang, diri ilmu falak tu lebih daripada qadar yang sepatutnya, dibimbangi akan jatuh kepada benda yang memudaratkan diri dia. Dia boleh jatuh mudarat. Jadi jangan berjinak-jinak. Belajar yang haru-haru sudah. Takut nanti kan berasa takabur pula dah. Tengok aku boleh baca, nampak? Ada penyakit dah tu nanti kan jadi penyakit pula dah. Wallahu a'lam. Habis dah? Boleh keluar makanan. Boleh keluar makanan dah? Satu lagi kita. Satu lagi kita, insyaAllah. Satu lagi. Kisah apa? Ha? 20. Minta kepada Allah. Doa. Doa itu ibadat. Mintalah pada Allah yang baik, tanda berhajatnya kita kepada Allah. Tanda hajat hamba. Allah suka hamba-Nya yang minta. Hamba suka kepada hamba-Nya yang minta. Sebab hamba yang minta ni dia tak sombong. Dia mengaku yang dirinya serba-serbi tiada. Kita ni minta, jangan malu-malu. Minta yang hebat-hebat pada Allah. Minta yang hebat-hebat, jangan minta yang lekeh-lekeh. Minta yang hebat-hebat. Padankan dengan kebesaran, kekuasaan, keagungan kerajaan
Minta yang hebat-hebat. Macam kita nak pergi jumpa orang-orang kaya-kaya, jangan minta RM5. Jangan minta dia RM5. Datuk, tolong saya cek ni. Berapa ni? RM50,000 dah lah. Baru padan dengan datuk dia. Ini minta tu RM5 tu. Itu macam nak memalukan dia, faham? Minta yang hebat-hebat. Ibadat tu, berdoa tu ibadat. Orang yang sampai martabat tak berdoa ni orang lain. Dia tak payah tiru lah. Tak payah tiru. Tiru. Tak payah tiru. Jangan. Kita orang awam buat cara orang awam. Hati kita tak duduk situ. Kita orang awam berdoa pada Allah, jangan malas doa. Cakap tu dengan orang je. Doa, jangan malas doa. Minta pada Allah. Kita ni hamba, minta pada Allah. Zahirkan sifat kehambaan. Orang minta-minta ni tanda dihina dengan Allah. Jangan kita nak tiru wali. Dia memang lain hati ni. Ni kita tengok perempuan kelibat, perempuan pakai ketat, kita jeling. Tengok perempuan kelibat, perempuan pakai ketat, kita jeling lagi. Wali apa macam tu, masih ada nafsu. Faham tak? Orang awam buat cara orang awam. Kita orang awam disuruh berdoa pada Allah. Ni Allah Ta'ala kata, taklah kamu minta, nescaya aku akan kabulkan. Aku tak nak minta, bak ni aku ni orang yang malu dengan Allah. Betul ke? Betul ke kita dah jadi orang yang benar-benar malu dengan Tuhan? Betul ke? Betul ke? Ke ada tempat-tempat je kita berasa macam tu? Sebab tu hati-hati. Hati-hati. Boleh berdoa, tak ada masalah. Abi Omar doa tak? Abi Omar Abi Omar doa tak? Nak banding dia dengan kita? Berapa ribu kitab kita karang? Berapa ribu anak murid kita? Berapa buah negara anak murid kita ada? Tak payah doa. Orang yang hebat ilmu pun berdoa. Jangan tigu-tigu. Ibadat ni tak boleh tigu-tigu. Jangan rosak kita nanti. Kena sedar diri kita duduk darjah berapa. Jangan kita ada anak darjah 1, kita suruh dia beramal macam budak darjah 6. Jangan. Rosak anak kita besok. Memang benda yang kita suruh tu baik, tapi untuk dia tidak sesuai. Boleh faham? Untuk orang yang ngaji pada ain, yang kencing basuh tak betul lagi, kata kau ni jangan minta-minta dengan Allah. Tak rosak ni. Nampak tak? Di perkataan kita ni ada tempat haram kita bagi cakap dengan orang. Kalau orang tu belum layak akan nak terima, kita tak boleh sampaikan. Sebab merosakkan dia. Sebab tu tutup guru tu tengok dia ngaji berapa puluh tahun, tutup guru tu. Lahir-lahir pun dah duduk dalam ilmu dah. Lahir-lahir dalam tempat ilmu dah. Puluh tahun gelumang dengan ilmu. Tak pernah dikata dengan orang awam, anak-anak murid, jangan berdoa. Malu pada Tuhan, kita ni nak doa. Dia tak ajar benda macam tu. Faham tak? Bandingkan diri kita dengan alim ulama'. Ke dia kurang daripada kita? Ke ilmu kita lebih hebat daripada dia? Ke kita lebih faham Quran dan hadis? Ke kita lebih tasawuf daripada dia? Kita lebih tasawuf lagi daripada dia? Tasawuf kita lebih hebat daripada Habib Omar lagi? Kita lebih tahu hakikat daripada Habib Omar lagi? Tak pernah lagi dengar Habib Omar kata jangan berdoa. Doa pada Allah, doa pada Allah, minta pada Allah. Dia jangan rosakkan orang awam. Kalau kita nak beramal dengan benda macam tu, silakan. Kita tak nak berdoa sebab kita memang malu dengan Allah, silakan. Jangan rosakkan orang awam. Faham tak tu? Jangan rosakkan orang awam. Beramal dengan diri kita sudah.
dan hormat orang awam. Hormat orang yang baru nak berhijrah, hormat orang yang baru nak belajar pada ain, hormat. Sebab kefahaman dia dengan kita boleh jadi tak sama. Jangan. Kita dah jahanam, turun tingkat bawah pergi darjah 1 pergi bilik budak darjah 1, korang tak payahlah buat benda macam ni. Tak ke pelik budak darjah 1. Maknanya kita salah darjah lah ni. Jangan. Sebab tu Allah Akbar. Macam-macam fitnah dalam ilmu. Belajar tu sendiri banyak fitnah. Jangan. Tak rajin lagi tak. Lama kita duduk dengan tutup guru. Tak pernah lagi Tok Guru kata, Azing pun jangan berdoa. Tak pernah lagi. Nampak tak? Kalau kita memang benar sampai martabat malu sungguh dengan Allah, sehingga malu nak minta dengan Allah, sedangkan kenapa? Kerana banyak nikmat yang Allah bagi pada kita, kita kufur, sehingga tu tertutup, terkunci mulut kita nak minta lagi, kerana yang ada ni pun tak syukur. Silakan, bagus dah duduk situ. Ada sampai satu martabat, manusia ni memang diharuskan tidak berdoa, tapi syarat memang dia ada situ, memang dia duduk situ betul-betul, bukan buat-buat. Bahkan ada peringkat diharuskan minta mati. Ya Allah, cabutlah nyawa aku, ya Allah. Kenapa kita tak doa yang tu pula? Doa yang tu minta, ya Allah cabutlah mati. Sebab tu orang-orang hebat, ya Allah cabutlah nyawa aku. Aku bosan dah duduk atas dunia, tak sabar nak bertemu dengan kau, ya Allah cabutlah nyawa aku. Ada? Berani? Jangan. Ya? Jangan. Kalau nak ikut yang betul-betul, ikut semua. Jangan ikut ada tempat-tempat ikut. Jangan ni. Kalau kita duduk situ boleh beramal, silakan. Beramal diam-diam dan hormat orang lain. Jangan hasut orang awam, nanti rosak perjalanan dia, kita bertanggungjawab. Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fitnah. Fitnah ni, ibadat ni halus sangat. Muka surah apa? 20. Betul sama kita. Minhajul Abidin. Siapa? Yang keempat. 13. Peringkat apa? Dan keempat bagi qada daripada qada Allah Ta'ala dengan manusia. Ini di antara perkara yang mengganggu ibadat. Kadang-kadang kita tak boleh nak beribadat sebab diganggu dengan rezeki, risau tentang rezeki. Risau sangat dengan rezeki sehingga kita tak ada masa nak dekat dengan Allah. Sibuk cari rezeki. Takut rezeki tak cukup. Maka kita pun bekerjalah pagi petang siang malam, risau rezeki tak ada. Sampai tak semayang, sampai tak mengaji, risau rezeki. Yang kedua, khatir, yakni daripada tiap-tiap sesuatu yang ditakutnya akan dia. Macam-macam benda yang menghantui dalam pemikiran kita, dalam hati, risau entah apa benda yang risau pun tak tahulah. Tak tahu dalam hati ni, entah apa-apa yang dirisau pun tak tahulah. Risau sini, risau sana, risau sini, risau sana, sampai tak boleh nak beribadat. Dah hati bersibuk dengan risau yang tak apa-apa tadi, tak adalah hati kita nak mikir, nak semayang, nak mengaji, nak berzikir, nak berselawat. Tak adalah, tak ada masalah sebab hati kita dah sibuk dengan kerisauan yang tak apa-apa tadi. Risau tak tentu kala. Risau tak boleh ibadat. Duduk dalam risau, resah gelisah, entah apa-apa yang resah gelisah tak tahulah. Sampai tak boleh nak semayang, sampai tak boleh nak mengaji. Padahal benda yang dirisaukan tu tak berlaku pun. Tak berlaku pun. Risau entah apa-apa. Risau orang cakap, risau orang kata, risau orang kata, risau orang kata. Orang tak kata pun. Itu yang risau. Sampai tak boleh nak pergi mengaji. Bukan apa nak pergi mengaji, nanti orang kata. Dia risau nanti orang kata.
Risau nanti orang kata sampai dia tak bergerak nak pergi mengaji sebab risau orang kata. Padahal orang tak kata pun. Tu contoh Nanti kita nak mengaji tapi fikir nanti kalau mengaji orang kata apa pula. Nanti pergi mengaji nanti tok guru tu marah pula. Kalau pergi mengaji nanti orang kata baru masuk Islam pula. Jadi macam-macam entah apa risau. Tak bergerak pun. Padahal tak ada pun orang nak kata macam tu. Itu pun di antara benda yang menghalang ibadah. Nak tutup aurat. Jadi risau nak tutup aurat. Takut nanti kawan kata, takut nanti orang pandang. Takut entah apa-apa. Benda tak ada. Dah selama-lama lah tak boleh tutup aurat sebab risau tentang entah apa-apa yang dirisaukan tadi. Dan ketiganya kesakitan dan balak. Tadi cerita balak ke? Ni pun balak ke? Mana Allah memang nak ingatkan kita. Kesakitan dan balak dituangkan atasnya. Nampak tu? Dituang kan? Sikit ke kalau dituang? Nama pun tuang. Bukan sikit dah. Banyak ujian-ujian daripada Allah tuangkan balak ujian atasnya daripada tiap-tiap pihak. Mana nak lari? Depan ada masalah, belakang ada masalah, kiri kanan ada masalah, duduk seorang ada masalah, berbini ada masalah, berlaki ada masalah. Mana nak lari pada masalah? Ada orang kata dia tak ada masalah. Mana pula? Ada masalah. Lapar, masalah. Tak ada duit, masalah. Banyak duit pun masalah. Kawan tak baik dengan kita, masalah. Jadi banyak masalah. Mana-mana masalah. Memang dunia di tempat masalah. Jadi yang keempat ni. Dan keempat bagi qada daripada qadar. Qada daripada qada Allah Ta'ala. Apa maksud qada tadi dah? Ketetapan yang Allah Ta'ala dah buat sedia kala lagi dengan iradat ni. Itu nama qada. Qadar, apa maksud qadar? Allah menciptakan, Allah menjadikan apa yang dia kehendak. Apa yang Allah kehendak sedia kala lagi tu bila sampai waktu Allah jadikan. Macam kematian kita. Kematian kita ni. Kita ni Allah Ta'ala dah tentukan dah kematian ni. Allah je yang tahu bila. Tapi sekarang ni Allah tak cabut lagi nyawa saya sebab belum sampai lagi waktu yang Allah nak. Tapi padahal ketetapan mati saya tu dah ada. Tapi belum sampai waktu yang Allah nak ada. Allah nak bila? Katakanlah Allah nak besok pukul sekian. Makna sampai waktunya besok pukul sekian yang Allah nak tu, Allah akan ciptakan kematian tu pada diri saya. Saya akan mati lah. Itu makna qadar. Qadar di mana Allah buat apa yang dia dah tentukan. Apa yang dia buat tidak menyalahi dengan apa yang ditentukan. Kalau Allah tentukan putih, putihlah yang akan berlaku pada waktu itu. Kalau Allah tentukan benda itu hitam, hitamlah yang akan berlaku pada waktu itu. Tidak ingkar, tidak menyalahi dengan apa yang Allah kehendak sediakan lagi, dan tidak menyalahi dengan ilmu pengetahuan Allah. Kita nak kena tahu banyak hikmah, sabar tu apa benda yang kita dapat. Bukan sekadar tahu je, kena yakin. Macam ubat tadi lah, barulah mudah nak sabar. Memanglah pahit sabar ni, memang pahit. Tapi kalau telan, dia akan dapat benda yang menggembirakan dia. Betul? Itu kita tak sanggup nak telan, pahit punya pasal, duduklah dalam sakit Duduklah dalam sakit selama-lamanya. Sebab apa? Tak sanggup nak telan ubat pahit tadi. Duduklah dalam kesakitan tu. Sebab tak sabar nak telan ubat yang pahit. Bagi orang yang sabar, pahit ni, pahit pun pahitlah. Telan. Sebab apa? Dengan aku telan ni, insya-Allah aku akan sembuh. Dia pun telan. Dapat kesembuhan. Begitulah juga orang yang sabar. Memang pahit. Tak semua orang ubat tu, tak semua orang boleh makan ubat ni. Sebut ubat je, tak apa lah. Nanti lah. Pergi klinik, dapat ubat. Pergi beratur dan mencik IC tu. Saatnya makan-makan. Buat pasien kita, ubat ni yang buat masalah. Memang tak nak makan.
Itulah tadi. Nak sihat, nak dapat benda baik di hari kiamat besok, kenalah telan. Maknanya ujian yang Allah bagi tadi, telan. Mau tak mau telan. Kalau tak, kita takkan dapat kesenangan akhirat. Kalau tak nak telan, kita takkan dapat kesenangan akhirat. Nak tak kesenangan akhirat? Nak tak? Nak. Kena telan lah. Kena telan lah. Kalau tak nak telan, takkan dapat kesenangan tu. Sebab Nabi dah bagi tahu kan, hari tu awal kitab Nabi dah bagi tahu dah, nak sampai syurga tu kena jumpa, kena bertemu, kena harum benda yang pahit-pahit, benda yang tak sedap, benda yang tak seronok, benda yang menyakitkan, benda yang membosankan. Kena lalu situ. Mau tak mau, sebab tak ada jalan lain dah. Tu je jalan dia. Tu je satu jalan, tak ada jalan dua, tak ada jalan pintas. Tak. Tu satu jalan je. Mau tak mau, kena harunglah benda yang pahit-pahit tadi dengan kesabar, yang akhirnya akan sampailah di pintu syurga yang penuh dengan nikmat kesenangan selama-lama. Waktu tu kejayaan yang sebenar-benarlah dia dapat kecapi. Hilang segala kepahitan, keperitan hidup dia yang 60 tahun tadi. Keperitan, kepayahan, kesedihan, pengorbanan, kesakitan, sabar yang ditanggung 50 tahun, 60 tahun sabar, 70 tahun sabar tadi, lenyap dengan datangnya syurga. Lenyap semua. Jadi pujuk hati kita macam tu, sabar. Sebab kalau tak sabar pun benda tetap jadi. Tak sabar pun benda tetap jadi. Tak sabar contohnya orang yang meninggal, orang yang dia sayang, dia tak sabar. Adakah hidup balik? Hidup tak balik? Tak hidup, mati juga. Maka mau tak mau kena sabarlah. Daripada kita tak sabar, dibenci oleh Allah, benda tetap takkan berubah dah. Baik kita sabar. Dengan sabar tadi Allah ampunkan dosa kita, Allah seronok dengan kita, Allah redha dengan kita, sebab kita jenis hamba yang setuju dengan aturan Allah dan kita sangka baik dengan Allah. Orang yang sangka baik dengan Allah, dia redha ni, mana redha dengan takdir Allah, mana dia sangka baik dengan Allah. Dia tahu Allah Ta'ala bukan nak buat naya pada dia. Dia tahu ada benda baik yang Allah nak bagi pada dia, cuma dia tak tahu apa benda dia. Yang pasti mesti ada benda baik yang Allah nak bagi. Allah bukan Tuhan yang nak zalim hamba-hamba dia. Tuhan yang sangat-sangat berbuat baik. Tak sabar, tak dapat. Tak sabar, tak dapatlah syurga tu. Sebab tu Imam Ghazali kata, nanti di hari kiamat ada golongan manusia yang atas dunia ni dia dengar tentang cerita tentang syurga tu. Selalu dengar tentang syurga, sedapnya, nikmatnya, lazatnya, kekalnya. Tapi hari kiamat dia tak dapat duduk tempat tu. Atas dunia ni selalu dengar syurga ni sebagus, nikmat, muda, kaya, lebih dahsyat daripada raja lagi, tak ada masalah, semua orang baik-baik dalam tu, semua perkataan yang baik-baik dalam tu, tak payah ibadat dah, relax-relax-relaxnya, nikmat senikmat-nikmatnya, boleh ziarah Nabi, boleh ziarah Rasul, boleh ziarah orang soleh, diberi kenderaan yang hebat oleh Allah dengan burak tu burak tu, selangkah dia sarjana mata memandang. Sebab syurga tu luas. Kalau naik kereta Honda kita, habis minyak awal lah. Kalau dalam syurga tu naik kereta Honda kita, naik Ferrari kita, habis minyak awal. Tak padan nak raun syurga tu punya luas. Sebab tu Allah bagi kenderaan yang memang padan, patut, layak nak digunakan dalam syurga. Burak tu hilang tak ke mana hala tak tahu. Selangkahnya sarjana mata memandang. Tu kenderaan dia padan dengan tempat dia luas. Naik kereta Ferrari kita bila nak sampai? Lari 500 km sejam pun lambat sampai. Naik jet lambat. Burak. Selangkahnya sarjana mata memandang. Cuba kita tengok mana tu hujung tu. Tu tak tahu mana-mana hujung tu. Dia tengok tepi langit dia, tak tahu mana-mana hujung tu. Itulah di selangkah selangkah siap sampai tak? Kalau ada kenderaan macam tu, satu hari boleh 30 kuliah kita pergi. 24 kuliah kita lagi satu hari.
Okey, sekejap ya sampai. Mana? Go. Jap. Ya, 5 minit lagi habis. Cuk, sampai dah. Tengok lagi live. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah kedua pula. Jom. Okey, mana ni 9? Oh, patah balik ni 9. Okey, kejap lah. 5 minit. Dia orang ni jamuan sikit lah. Cuk, sampai dah. Bismillah. Kuliah mana pula ni? Ni 9. Wah. Dah kenderaan hebat macam tu. Ni dah payah sampai nak cabut enjin. Sabar je lah. Nak kata lagu dah. Sabar je lah. Nanti insya-Allah mudah-mudahan ada rezeki. Ada rezeki Allah kurniakan kenderaan yang hebat dalam syurga besok. Amin ya rabbal alamin. Tak tahu lah kata dunia ni pakai mana yang ada, insya-Allah. Allah bagi qada daripada Allah Ta'ala dengan manusia. Dan pahit yang datang atasnya satu ketika, maka satu ketika, maknanya lepas satu-satu datang ni. Lepas satu-satu kadang yang datang tadi tak selesai, datang pula yang lain masalah. Tadi masalah laki, ni anak pula buat masalah. Selang 2 hari jiran pula masalah. Pergi kerja, masalah tempat kerja. Lepas satu-satu. Dan pahit yang datang atasnya satu ketika, maka satu ketika. Dan nafsu pula. Nafsu kita ni pula bersegera kepada fasad. Sebab balak tadi tu, nafsu kita ni memang nak buat benda yang akan merosakkan kita. Dia ajak kita supaya menjadi orang hamba yang tak boleh terima takdir. Dia ajak kita jadi hamba yang bersangka jahat dengan Allah. Dia ajak kita membuat benda-benda yang boleh membinasakan kita. Dah banyak masalah ni, jom kita terjun bangunan. Ajak dia nafsu. Nafsu kata dah banyak masalah, pas satu-satu tak sanggup dah aku nak hidup, jom kita terjun bangunan. Dia pun terjun bangunan. Habis binasa dah. Nafsu dia memang nak membinasakan kita. Memang dia ambil kesempatan waktu balak tu. Waktu balak itulah waktu yang sangat-sangat sesuai dia nak ambil kesempatan. Sebab pada waktu tu kesabaran manusia sangat tipis. Kesabaran waktu manusia ni, waktu diuji, diberi balak tu sangat sedikit kesabaran dia. Hampir tiada kesabaran dia. Maka situlah syaitan dan nafsu ambil peluang. Itu peluang keemasan. Dia ajak kita, jangan kau bersangka baik dengan Allah. Allah tu Tuhan yang zalim atas diri kau. Kalau dia baik, dia takkan takdirkan benda macam ni. Syaitan bisik. Lalu dia pun terima. Habislah dia. Buat nafsu. Na'udzubillah min zalik. Jangan buat main-main. Itu peluang keemasan tu. Peluang keemasan tu. Maka dengan sebab qada dan qadar tu juga menjadi penghalang seseorang hamba tu nak mendekatkan diri dengan Allah. Dan nafsu bersegera kepada fasad dan sakhat, dan bersegera ia nafsu kepada fitnah, benda yang merugikan kita, benda yang membinasakan kita. Sebab tak sabar tadi, kadang keluar daripada mulut kita perkataan-perkataan yang boleh merosakkan ibadah. Tak sabar dengan ujian, keluar daripada mulutnya beberapa patah je perkataan, tapi menghapuskan semua pada amal. Bosan aku jadi orang Islam ni, habis semua. Berapa patah je ke? Bosan aku jadi orang Islam ni, habis semua amal ibadah. Murtad, syirik. Nampak tak? Tidak sabar punya pasal. Nafsu tepuk tangan, berjaya. Na'udzubillah. Minta Allah bagi kita jadi orang sabar. Nak sabar ni kena ada ilmu. Sabar ni ibadat, kena ada ilmu. Bukan boleh main sabar sebarang. Nak sabar kena ada ilmu. Nak ikhlas kena ada ilmu. Bukan boleh main agak-agak yang nak jadi orang sabar lah. Jomlah belajar. Tak payah belajar mahu boleh sabar. Mana boleh. Ke lain nanti kan pergi. Kena ilmu. Sabar ni ibadat hati. Hati kita ni ada buat ibadat. Zahir kita pun ada buat ibadat. Ibadat zahir pun mesti kena ada ilmu. Nak beribadat bangsa hati pun kena ada ilmu. Jangan main syok-syok sendiri.
Jangan main syok-syok sendiri. Takut kita kena fitnah dengan syaitan tu. Takut kena fitnah dengan syaitan. Kita tak tahu. Syaitan alim. Iblis tu alim. Mudah tak dia nak menipu kita yang jahil ni? Mudahlah dia nak tipu kita. Dia alim, iblis ni. Cuma Allah laknat dia sebab dia sombong, dengki tu. Takabur tu. Tapi dia alim. Sebab tu kita yang jahil ni, alah, apa sangatlah nak sesatkan dia orang ni. Dia bukan ada ilmu. Nampak tak? Dia dah lah bijak, jahat. Orang bijak kalau jahat ni, jangan buat main. Dia orang bodoh, jahat. Orang bodoh dia kalau jahat, boleh baca jahat dia. Betul? Tapi kalau orang bijak jenis cerdik, belajar tinggi-tinggi ni, kalau jahat, dalam diam kita ditipu ni. Tak nampak permainan dia. Itu iblis. Dia bijak tapi dia jahat. Kita pula orang jahil ni memang jadi ulam-ulaman dia lah. Sebab tu jangan pinggirkan diri kita dengan ilmu. Jangan jauhkan diri kita dengan ilmu. Mesti kena berdamping dengan majlis ilmu selalu. Jangan nak buat hebat, duduk seorang tak nak mengaji. Jangan. Tersengih je, hakal ni je. Kena tipu je. Allahu Akbar. Syok sendiri. Bahaya syok sendiri. Nama penyakit ujub, perasan kita berada di sesuatu tempat sedangkan kita tak ada di situ. Perasan kita ni orang sabar padahal kita tak masuk pun dalam golongan orang sabar. Itu ujub, perasan kita banyak ilmu, rupa-rupanya tak ada ilmu. Na'udzubillah. Dan bersegera kepada fitnah, maka dihadap dia hamba di sini aqabatul awarid. Maka hamba tadi itu yang nak beribadat tadi, dia kena tempuh benda ni. Aqabatul awarid, yakni apa? Benda yang mengganggu ibadat. Dulu yang halang ibadat, dulu empat sebelum ni yang halang ibadat, tutup jalan, jangan beribadat. Ni tutup jalan. Yang dulu empat tu. Dunia, makhluk, syaitan, nafs. Ni yang tutup jalan, jangan beribadat. Ya ni. Dunia, makhluk, syaitan, nafsu. Ini tutup jalan, jangan ibadat. Tapi bila dah selamat, terlepas, jumpa lagi pula benda lain yang duk ganggu. Dalam ibadat tadi ada gangguan. Nak beribadat tadi tapi diganggu oleh rezeki, diganggu oleh benda yang kita takut yang tak apa-apa, terganggu dengan sebab qada dan qadar Allah yang kita tak boleh terima. Jadi ganggu, tak boleh nak beribadat dengan sebenar-benar ibadat. Tu empat benda. Pertama, maka berhadaplah kepada memutuskan dia hamba dengan empat perkara, ataupun memutuskan melepaskan dia. Jadi mau tak mau hamba yang nak cari bekal ibadat, bekal akhirat, jadi mau tak mau kena tempuh nampak ni. Mau tak mau kena tempuh sebab benda ni mengganggu ibadat. Kalau tak tempuh tak boleh beribadat. Tujuan sekarang ni hamba ni tadi yang dah diberi hidayah oleh Allah, dia dah nampak betapa pentingnya ibadat ni, betapa pentingnya bekalan mati ni. Jadi tak dapat tidak, aku mesti beribadat dengan sungguh-sungguh. Tapi dalam keadaan niat dia nak berubah, nak berhijrah, buat ibadat tadi, ni benda-benda yang ganggu dia. Ganggu dia nak beribadat tadi. Manusia, tu manusia. Tak payahlah kau mengaji. Tak payah kau mengaji ilmu tu, mengaji ilmu ni. Ilmu ni lagi bagus, ilmu tu tak bagus. Kalau betul tak apa. Ganggu, halang ibadat. Tak aman nak buat ibadat, tak aman. Ni tiba-tiba ada empat pula rezeki, risau tentang rezeki, terganggu ibadat. Nak mengaji pun tak dapat, nak ngaji istiqamah mengaji. Nak ngaji pun istiqamah tak dapat. Sebab apa? Risau dengan rezeki. Kemudian kedua tadilah benda yang ditakut ni. Tak apa-apa yang ditakut, bayang-bayang ni. Yang ketiga, bala, ujian yang Allah bagi. Yang keempat, qada qadar Allah. Jadi maka berhadaplah hamba tadi itu dengan empat perkara. Makna nak menyelesaikan empat benda ni, empat halangan ni dengan empat perkara. Yang pertamanya dengan tawakal atas Allah Ta'ala,
pada segala tempat rezeki. Ini dia sebut secara umum dulu. Nanti kat belakang-belakang tu dia akan cerita. Ini disebut secara umum dulu, ringkas dulu. Jadi 4 benda tadi, rezeki, takut dengan benda-benda yang tak pasti berlaku. Yang ketiga, sebab sakit ataupun balak yang diturunkan oleh Allah atas diri dia. Yang keempat, qada dan qadar. Jadi nak menyelamatkan diri daripada 4 benda ni, yang pertama dia kena ada tawakal kepada Allah. Mana tawakal yang sebenar-benar lah. Belajarlah, itu nanti akan dihuraikan. Yang kedua, tafwid. Tafwid yakni menyerahkan benda-benda tu, serahlah kepada Allah, sebab dia lebih mengetahui. Jadi tak payah nak risau-risau sangat. Contoh macam kita nak masuk hutan, risau kan, macam-macam yang kita risau, betul? Jadi kalau risau tu tak jadi masuk ni kang. Tak jadi nak teruskan perjalanan ni kang, nak pergi apa, camping, hiking, risau entah apa-apa, kang tengah tidur tu gaya cekik ke, dia malang tanah ke, risau entah apa-apa, benda tak pasti lagi berlaku tidak. Tapi oleh kerana risau benda macam tu akan menggagalkan kita, menyebabkan kita takkan jadi nak teruskan perjalanan, betul? Padahal yang kita risaukan tadi entah ya tidak, ya tak mustahil berlaku. Tapi kita risaukan benda tu tak berlaku tadi, kita risau menyebabkan kita terkendala nak berjalan. Maka serahkan kepada yang bawa kita masuk tu, hero kita tu, apa, kepala dia lah, yang bawa kita, yang nak guide kita masuk dalam tu, serah pada dia lah. Dia lebih tahu benda-benda dalam hutan ni. Serahlah kepada dia, kalau ada datang apa-apa, dia akan uruskan, tak payah risau. Nampak tak? Jadi bila kita serahkan apa yang kita takut tadi tu, yang kita risau-risau tadi, serahkan urusan tu kepada ketua tadi, senang tak hati kita? Boleh masuk jalan tak? Baru boleh teruskan perjalanan. Nampak tak? Bos pun kata, tak payah, korang tak payah risau. Benda lain aku akan jaga, aku akan pastikan korang semua selamat. Tak adalah takut. Jadi dia akan boleh jalan lah. Tapi kalau tak serahkan benda tu, ini yang jadi bimbang tak boleh ibadat, bimbang tak boleh nak ibadat. Maka serahkan kepada Allah lebih berkuasa, lebih maha mengetahui. Yang tu tafwid tadi. Yang ketiga, kita baca ringkas-ringkas je sebab habis dah. Yang ketiga, sabar. Ni macam mana nak lepaskan diri daripada benda yang menghalang kita, daripada mengganggu kita ibadat, iaitu daripada sakit, daripada balak yang sampai. Ubat dia apa? Sabar. Ubat dia sabar. Dan yang keempat, qada qadar. Macam mana kita nak menjadi hamba yang tidak menjadikan asbab qada qadar Allah Ta'ala itu benda yang mengganggu ibadat? Ubat dia apa? Redha pada ketika turun qada. Mana redha bila benda tu jadi, redha lah dengan Allah. Itu ubat dia. Wallahu a'lam. Cukup lah. Jadilah. Wallahu a'lam wa ilmu wa atam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesihatan, keafiatan yang sempurna, yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kedua ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, anak bini kita, suami kita, adik-beradik kita, sepupu sepapat kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita yang baru, yang lama. Mudah-mudahan semuanya mendapat berkah majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua nanti dipilih oleh Allah mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita rezeki yang halal lagi, berkah, umur yang panjang dan berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kepada kita kawan-kawan yang berkah, persahabatan yang berkah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang sabar. Allah Ta'ala bagi kita sabar, jadikan kita orang yang sabar dalam segala hal. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sabar dalam menuntut ilmu, selamatkan kita daripada tersesat jalan dalam menuntut ilmu yang boleh memudaratkan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hadirkan kepada kita orang yang boleh membimbing kita sehingga kita sampai kepada Allah dengan selamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kepada kita nanti mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kepada kita keturunan anak-anak yang soleh, solehah menjadi dunia dan akhirat, yang Allah Ta'ala lantik menjadikan mereka kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memanggil, memilih, menjemput kita menjadi tetamu-tetamu Allah di dalam majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada ilmu yang memberi mudarat atas diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan, kejayaan, pertolongan, keselamatan kepada sekalian umat Islam di atas dunia, khususnya yang sedang diuji oleh Allah dengan peperangan. Mudah-mudahan di Palestin, di Yaman dan sebagainya. La haula wa la quwata illa billah. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang Dia kehendak. Apa yang Dia kehendak pasti berlaku dan pasti terjadi. Yang kita yakin itu semuanya ruang-ruang dan peluang untuk ibadah hamba. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam sekaliannya, menghancurkan sekalian orang kafir harbi sekalian, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimusnahkan oleh Allah, digagalkan oleh Allah, diberi kemenangan kepada umat Islam, diberi kesabaran kepada mereka, diberikan keikhlasan di dalam hati mereka yang bermujahadah, yang berjihad. Mudah-mudahan Allah jadikan dia orang yang ikhlas dalam jihad dia. Mudah-mudahan Allah selamatkan dia daripada tipu daya syaitan dalam hati mereka. Kerana ada ramai orang-orang yang berjihad, zahirnya syahid, tapi hakikatnya dia tidak diterima oleh Allah kerana dalam hatinya ada niat keduniaan dalam jihad dia. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara semuanya sekalian mujahidin. Allah Ta'ala pelihara hati mereka daripada ditipu daya oleh syaitan yang nak membinasakan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah mudah-mudahan panjang umur. Kita jumpa lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma'ali kuturi unsa wa dzakar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Harun Rashid. Benar. Maman sepadan paham. Ya. Ya. Balik mana? Balik mana? Oh, mana senang ikut ni lah highway ni kan. Baik-baik jumpa lagi. Tak makan dulu, ni ada jamuan. Tak apa, kulit ni dulu. Ya. Baik-baik, insya-Allah. Hati-hati. Insya-Allah. Bang, ni sahabat kita daripada Lu Gajah. Tadi dia ikut kelas kat sana. Daripada minggu hari tu dia nak datang, saya lupa nak send location. Ni dah tunjuk kan nanti dia. Kali ni kan. Al-Bajah. Tadi kat Suluk Duku tadi. Oh, Mudai. Selalu mungkin orang dalam yang. Selalu kalau apa macam ni dah
nampak, tak nampak ni dia bertanya. Mana orang tu, mana orang tu? Dua ni nakal orang dua ni. Angsa tak ada yang mana ni? Bagi gambar. Angsa tak ada di hotel. Ni dia tiba-tiba dia gambar. More insya-Allah. Assalamualaikum. Insya-Allah doa ibu bapa. Insya-Allah. Apa faham? Boleh kedumrah. Boleh kedumrah apa tu? Untuk sinar-sinar bercahaya. Amin. Allah. Ajar dia kan. Ini hatikan nak tengok video. Ya, pinggan ni. Harun. Harun anak bapak. Di sini pinggannya. Harun. Bapak Harun. Ni Harun. Kalau ada pakai pinggan ni. Tapi tak banyak ni ada buku 6, 8, 10, 12. Itu apa lagi tu? Belum. Kawan yang awal. Ya, tak tahu dah ada assembly. Nak apa punya kawan? Siapa dia? Insya-Allah. Belan. Apam pulang jangan lu. Apam pulang. Malam ni apa menu roti canai? Roti Johan. Malam ni menu roti Johan, roti canai. Jom man, lambatkan habis. Mai jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Allahumma. Itu nak baca doa. Allah, jemput makan semua InsyaAllah selamat rehat dah malam dah ni. Saya kalau batuk sakit tekak minum air asam jawa buat ubat. InsyaAllah. Kuih tutup aurat tak ada. Sakit tekak juga ke? Oh, okey. Ustaz dah, insyaAllah semua dalam doa. Okey, jumpa lagi lah. Jumpa lagi. Baik Azman, insyaAllah Azman. Kalau saya ingat balikkan saya singgah lah beli hex ke, beli apa ke. Bang. Mai le. Mai abang ni. Siapa nak ambilkan ni banyak-banyak? Ni ambil rasa-rasa suasana kita ni, suasana dia sekejap. Ada dia orang kat luar tu, ramai kat luar tu, dia orang ajak makan tak nak. Dia orang ni ajak mengaji nak. Ajak makan tak mau dia orang ni. Dia orang ni terbalik, ajak mengaji nak, ajak makan tak nak dia orang ni. Ini akibat ngaji tasawuf dia orang ni. Akibat ngaji tasawuf dengan dia orang ni, ajak mengaji tak nak. Ajak mengaji nak, ajak makan tak mau. Ada kuih tart Nutella tak ada. Tu ada. Kau nampak je Azman mata kau Kuih tart Nutella tak ada. Pisang semut pun ada. Pisang semut ada. Itu dah liar lah. Dah liar? Wah, saya nak pergi kedai kota pisang semut tak dapat. Ada ikut ustaz tu, tapi tak nak ajak saya, tak apa lah. Ya kan dia. Tok mai tok, makan tok. Roti Johan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah karim. Ustaz, sambung. Semprit. Ustaz, sambung Ustaz. Kuah apa tu? Kuah asam. Boleh. Kurang asam tu. Kecil! Masa tak sahabat tadi balik. Dia dah kelewatan tu. Sambal Ustaz, sambal. Boleh. Dengan sambal lemak. Sambal. Narik sambal. Terima kasih.
Mai tu. Kuih batang buruk tu buka jap. Itu tersedap ni. Batang buruk ni. Kurang lama. Apa? Kurang lama. Kuih orang lama. Batang buruk ni hilang dah batang buruk. Mai. Banan. Banan di sini, banan. Banan sini. Canai banji. Ni. Wih, Masya Allah. Kuih raya pun ada, belum raya lagi dia orang ni. Jumpa kat sini kan. Saja mana kita belum kan mana tu. Kita jumpa kat sini kan. Kalau tak izin kan jumpa tempat saya. Kita datang sini kan jumpa kat sini lagi. Ya, betul. Lagi apa? Bang, tak. Tinggal satu. Mana? Kat sini lah jauh. Jumpa kat sini lagi apa? Elman. Lambat. Bawa demam. Ni melonang. Orang ni makan nasi. Semua batuk-batuk. Lagi pun batuk tu lah. Ya? Ada batuk-batuk sikit je Alhamdulillah. Ada lah sikit-sikit tak? Tapi bak batuk lagi teruk pada Haji. Bak batuk, bak lagi batuk teruk daripada Haji. Bak. Lagi lagi teruk. Cuaca sejuk lah. Dia tahu, dia balik tu dia tahu rumah saya dengan adik dia. Kung. Malam datang rumah saya. Dia buka kedai je kan? Dia buka kedai. Kedai dia sini cuti. Dia kedai buka. Oh. Dia kaki tangan ni cukup. Wah, ni tambah dulu. Bani hutan yang mana ni bang? Mana ni? Ni kot. Depan ni kot. Dalam masuk tu. Tidak bang. Dalam masuk aku di tengah tak ada. Depan tu. Tak ada. Depan tu tak ada. Sate. Tu sate. Dengan capati kan? Dulu ni makan capati tu. Tak ada. Ini pada asli tu kan. Okey. Kau makan boleh? Roti lah tu. Roti. Macam mana? Roti nak salih. Biar. Tuan makan. Dia okey dah. Aku macam nak Makan tu. Tadi aku macam nak dua tu. Ya ilahillah. Rasulullah. Aku macam nak dua pula. Suka ni apa? Makan kemudian. Ada tak pelawai? Putih. Bau ni pelawai tu. Lah tadi pegang je pinggan dia tengok yang dia tengok borak aja sokok. Ada suara dia, ada. Boleh. Dia orang tak tengok tu. Hei. Kau makan Tidur. Hari kau tak datang depan Tidur selamat tadi. berehat. Selamat berehat semua. Tadi hujan, lebat. Mana hujan? Nah, orang naik tanah ni. Bila? Petang ni hujan. Oh, tidur lah. Pagi tadi kau pergi mana? Pergi kerja lah. Ada urusan kat Melaka lah. Temu kali ni udah. Kau dapat gaya. Dah lambat. Oh, cepat dia. Tinggal minum ni. Tengok kereta kat situ. Wah.
Ustaz, suara hilang berapa hari tu Ustaz? Ada Berapa hari Ustaz yang suara karaoke. Suara saya macam ni. Baru 3-4 hari lah kot. Batuk. 3-4-5 hari lah. Batuk tak? Batuk tak ada kot. Sikit lah. Ini tak, ini bawa ke balik. Baru pecah suara lah. Berada bulan. Amin ya Allah. Tak batuk je lah. Ha? Tak batuk je lah. Kalau batuk Ganggu lah. ya. Kelas kat Rantau Panjang. Rantau Panjang air apa? Rabu. Air Rabu baru ni kan. Start air Rabu tu rasa lain. Mana masjid dia ke apa? Surau. Jadi masjid baru atas tu kan? Dia lepas daripada tu lah. Lepas Surau tepi jalan je, depan rumah Soleh lah. dari masjid baru lah tu atas panjang kan. Tokek tu. Buka lagu raya tu. Hmm? Lagu raya tu bang. Lagu raya. Menantu kat tengah bawah. Menantu yang bawah. Sedih lah. Tak nak beli dalam perantau. Oh, macam tahu ke ni hati tadi? Macam tahu. Ya Rabbi. Betul lah tadi kuliah ni. Tu yang ketiga. Betul juga. Yang ketiga tu. Tahu si hati. Yang ketiga tu. Ya ke? Yang pertama ni tawakal. Tak ada. Aku ada belajar ilmu falak sikit. Oh. Pelak pun tahu dah. Oh. Kalau bukan dia lah. Petang tadi hujan. Aku je ilmu falak. Berdiri jadi baru boleh cakap. Dia kata apa? Dalam saya tidur pun tahu apa Ustaz cakap. Susah nak dapat tu tadi. Dia tahu betul. Tu nak belajar tu kena tidur bawah tangga bang. Ya. Kau cakap. Kata salah cakap lain benda.